Assalamualaikum dan salam Sarawak. Kusayang bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita, kekuatan kepimpinan di Sarawak membuktikan sikap bersatu padu yang diterapkan dalam kerajaan membolehkan negeri ini memiliki suara yang kuat di peringkat kerajaan persekutuan. Premier Sarawak Datuk Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bong Peng berkata ianya dapat dilihat berdasarkan pelantikan timbalan Perdana Menteri dari Sarawak termasuk 5 menteri penuh di persekutuan. Wakil rakyat kita situ pun jadi timbalan Perdana Menteri. Si sangka-sangka jadi timbalan Perdana Menteri daripada kawasan Petrajaya. Dan juga kita ada 5 menteri di peringkat persekutuan. Sebab kita bersatu padu dan Sarawak ini kuat, maka adalah seorang timbalan Perdana Menteri dari Sarawak. Kalau lagi kita berpecah jauh Pak Awi timbalan Perdana Menteri. Mungkin menteri pun si cukup. Tapi hari itu kita kuat di pusat, kita kuat di negeri. Dengan niat kita betul. Jadi kakak alhamdulillah kita jagalah kita dan seterusnya kita membangun negeri kita dengan sebaik-baik mungkin. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perujian Tilawah Al-Quran peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Semariang di sini pada Ahad. Mengulas mengenai majlis tersebut, Datuk Pantinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah, program sebegini haruslah diteruskan agar umat Islam di kawasan ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam ilmu Islam. Majlis Perujian Tilawah Al-Quran peringkat Dun Semariang yang berlangsung dari 7 hingga 9 April dianjurkan bersempena dengan sambutan Nuzul Al-Quran peringkat Negeri Sarawak. Ia menyaksikan seramai 26 peserta yang bertanding dengan Muhammad Syahazi Zamir dinobatkan sebagai Johan Qari, manakala Johan Qaryah dirangkul oleh Hafifah Julaihi dan juara keseluruhan dimenangi bahagian Kampung Tunku Fasa 2. Berita seterusnya, pihak pembangkang perlu mengemukakan tawaran kerangka kerjasama dengan kerajaan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan peruntukan sebelum ia boleh dirunding. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sejurus pihak kerajaan menerima tawaran tersebut, pihaknya akan membentuk pasukan penilaian sama ada bersetuju atau perlu dirunding semula. Jadi bila perjumpaan awal, apa yang saya katakan ialah untuk mereka membuat tawaran kepada kita secara black and white lah, kata orang kampung kami. Jadi dari siap lah, bila silapnya dah mula tawaran, baru kita akan form team di kalangan kerajaan untuk kita mengadakan perundingan dan seterusnya baru kita melihat apa skop yang boleh kita bekerjasama dalam rangka jalinan kerjasama di antara kerajaan dengan pihak pembangkang. Seperti mana juga berlaku yang dulu lah, kerajaan yang lepas. Ini ada juga sign MOU, ada terma-termanya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Itu adalah perjumpaan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan demikian kepada pemberita ketika ditanya mengenai perjumpaan beliau bersama pemimpin pembangkang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan baru-baru ini semasa menghadiri program agihan bubur lambuk dan sumbangsih Ramadan Media Sarawak Lian Sin 2023 di sini pada Ahad. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah berkata beberapa strategi keterjaminan makanan sedang diatur melibatkan semua kementerian relevan untuk dibentangkan dalam mesyuarat kabinet yang akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Kementerian Perdagangan dan Komoditi akan melihat keseluruhan nilai rantaian makanan dan aplikasi teknologi bagi memastikan negara dapat mencapai tahap sara diri serta mampu dibeli oleh rakyat. Ke perkembangan di Lawas, usaha menghubungkan bahagian Limbang termasuk Lawas ke grid elektrik Sarawak akan memberi manfaat kepada negeri Sabah sekaligus meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua-dua negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, usaha berkenaan akan memastikan bahagian Limbang mendapat bekalan elektrik mencukupi secara konsisten. Ia seterusnya membolehkan utiliti itu turut dieksport ke Sabah dengan perjanjian berkaitan telah dimeterai antara kedua pihak. Dan kita telah pun mengadakan perjanjian antara Sarawak dengan Sabah, Sarawak melalui SME untuk membekalkan elektrisiti ke Sabah. Dan elektrisiti kita ialah kebanyakannya adalah terdiri daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui, from hydropower.
Beliau berkata demikian dalam program Ihya Ramadan Perdana Borneo sempena sambutan Nuzul Al-Quran 1444 Hijrah 2023 di Lawas pada Sabtu. Program tersebut turut disertai wakil-wakil dari Sabah termasuk Pembantu Menteri 1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah Datuk Isnin Al-Yasni, Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu Kerajaan Sarawak mempunyai pelang induk untuk terus membangunkan kawasan merapuk termasuk mendirikan infrastruktur seperti pejabat dan kediaman. Dan kita nak upgrade facilities ini supaya border trade di antara kita ini akan dapat dipertingkatkan. Paparan berikut pula, seramai 300 orang hadir dalam program Kasih Ramadan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM yang terdiri daripada golongan sasar dari institusi-institusi di bawah kementerian itu dan masyarakat setempat. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pelbagai aktiviti dan program dilaksanakan oleh KPWKM melalui jabatan dan agensi di bawahnya bagi menyantuni golongan yang kurang bernasib baik sepanjang bulan Ramadan. Dalam usaha memberi bantuan kepada golongan sasar ini, KPWKM amat bertuah kerana mempunyai rakan-rakan strategik yang sentiasa membantu dalam melaksanakan program-program sebegini. Hari ini kita mengalu-alukan kehadiran rakan strategik KPWKM seperti Perkeso, Mama Care dan sukarelawan kaunselor berdaftar yang tidak pernah jemu untuk bersama-sama dengan KPWKM membantu golongan sasar yang memerlukan. Kita beri tepukan kepada mereka. Berucap dalam program Kasih Ramadan KPWKM di sini pada Ahad, beliau mengucapkan tahniah kepada golongan sasar kerana mempunyai iltizam yang kuat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Katanya lagi, ini secara tidak langsung dapat membantu kementerian mengembalikan golongan ini dalam masyarakat dan memastikan mereka mampu berdikari untuk meneruskan kehidupan. Majlis itu turut meraikan 40 orang penghuni anjung singgah Yayasan Kebajikan Negara YKN Sarawak yang telah mendaftar secara sukarela bagi mendapatkan bantuan dan melalui proses intervensi dengan semangat untuk mengubah nasib diri. Sementara itu, dalam sidang media, Datuk Seri Nancy menjelaskan kementeriannya sentiasa memastikan semua taman asuhan kanak-kanak taska di negara ini mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan di bawah undang-undang. Tegas beliau adalah menjadi tanggungjawab kementeriannya memastikan semua taska termasuk warga kerjanya mematuhi piawaian ditetapkan bagi memudahkan pihaknya mengesan jika ada kes-kes yang berlaku seperti tular sebelum ini. Dan kita telah meletakkan syarat-syarat untuk dipatuhi. Sebab itu sebab itu mudah juga untuk kita mengesan kalau ada kes-kes yang berlaku. Jadi dari semasa ke semasa kita akan terus memperbaiki dari segi peraturan dan malah kami sudah mengadakan garis panduan untuk staf-staf kita bagi mereka, memudahkan mereka untuk menjalankan tugas dan kita menguatkan lagi kita punya term and condition of service rule dalam syarat-syarat yang berada di situ untuk dipatuhi oleh mereka itu. Ahli Parlimen Santubong itu menambah segala panduan tersebut akan digunakan warga kerja taska maupun sukarelawan bagi membolehkan mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah dilulus dan juga dikemas kini. Ujarnya lagi, pihaknya dari masa ke semasa akan melihat apa lagi keperluan untuk memperbaiki keadaan di taska-taska. Pada Sabtu, tular sebuah taska yang didakwa melakukan penderaan terhadap kanak-kanak dan diarahkan tutup sementara oleh KPWKM. Manakala di Dalat, program ziarah Ramadan Dun Dalat melabuhkan tirai selepas menyantuni seramai 518 golongan asnaf serta 9 masjid dan 12 surau. Hari terakhir program itu diadakan di 4 lokasi iaitu Masjid An-Nur Kampung Balan, Masjid As-Salam Kampung Teh, Masjid At-Taqwa Oya dan Masjid Darul Misbah Kampung Senau. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, selain memberi sumbangan peribadi, beliau turut membantu masjid dan surau membantu membayar elektrik dan air. Syukur Alhamdulillah, tamatlah sudah program ziarah Ramadan ke masjid dan surau di kawasan Dun N56 Dalat. Dan pada masa yang sama kita telah
dapat menyampaikan sumbangan zakat peribadi saya dan juga sumbangan kepada masjid dan surau untuk membantu membayar bil elektrik dan air. Alhamdulillah. Jadi untuk tahun ini kita telah dapat menyampaikan zakat kepada 518 penerima zakat, dan untuk surau dan masjid 9 buah masjid dan 12 buah surau di kawasan DUN N56 Dalat. Bercakap kepada media selepas menyampaikan sumbangan berkenaan, Adu Dalat itu turut merakamkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang turut sama menjayakan program tersebut. Berikut merupakan senarai kampung yang menerima sumbangan zakat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Perujian Tilawat Al-Quran peringkat Dewan Undangan Negeri Semariang di Masjid Darul Husnul Khatimah, Kampung Semerah Padi Fasa 1 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Datuk Abang Openg pada Ahad. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.